الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Ayat 144 Ali Imran pada juzuk yang keempat. Dan tiadalah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Adakah jika sekiranya Muhammad itu mati atau terkorban di medan peperangan, maka tumit-tumit kamu akan berpaling ke belakang, yakni meninggalkan Islam selepas kewafatannya. Maka barang siapa di antara kamu yang meninggalkan Islam selepas kewafatannya,
maka tiadalah perbuatannya itu memberi mudarat kepada Allah walau sedikit jua pun. Allah pasti akan memberi balasan yang baik kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Yang saya hormati, yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli Hashim selaku mudir bagi ma'had ini, merangkap timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Kedah, seluruh kepimpinan pengurusan ma'had, para asatidzah, muslimin dan muslimat, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Di antara sifat yang diajar di dalam Islam adalah sifat benci. Walaupun bunyi perkataan benci ini sesuatu yang nampak semacam tidak elok, membenci sesuatu, tetapi di dalam agama Allah adanya perkara-perkara yang mesti dibenci, yang menjadi syarat kepada sempurnanya iman. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menceritakan kepada kita tentang halawatul iman, tentang kemanisan iman. Bukan sekadar beriman, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mau iman sampai ke tahap merasa manisnya. Dan di antara tanda kemanisan iman antaranya ialah persoalan benci yang Nabi sebut, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa finnar, rawahul Bukhari. Antara tanda kemanisan iman, kata Rasulullah, adalah an yakraha an ya'uda fil kufr, dia merasa benci. Yakraha, ada kalimah karaha. Selalu kita dengar kalimah makruh, senang faham, basic Arab. Makruh, karaha, makruh dalam solat, dalam ibadah. Solat sah,
tapi Allah tak suka perbuatan tu, benci, makruh, karaha. Nabi kata ayyakraha ayyauda fil kufr. Dia merasa benci nak jadi kufur, kembali menjadi kufur, seperti mana dia benci kalau dia dilempar Allah ke dalam neraka, wal'iyadzabillah. Macam mana bencinya dia, tak sukanya kalau Allah lemparkan dia ke dalam neraka, maka begitulah dia benci, dia tak suka kalau dia menjadi kufur. Sifat ni mesti ada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat golongan yang Allah sebut Ar-Rasyidun, golongan yang berada di atas kebenaran petunjuk Allah, Allah menyebut sifat mereka pada ayat yang ke-7 daripada suratul Hujurat. Allah sebut sifat habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Iaitulah golongan-golongan manusia yang mencintai akan keimanan dan perkara yang baik, dan Allah menghias zayyan, Allah hias dalam hati mereka akan iman itu. Kemudian Allah sebut wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan mereka itu benci, kata Allah, pada 3 perkara. Al-kufra, kufur, wal fusuq, fasik, dan mereka benci al-isyan, maksiat dan mungkar. Ini sebahagian daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa antara kita dengan perkara-perkara kufur, maksiat, mungkar dan sebagainya yang tidak baik, antara kita dengan sifat ini ada benteng yang mesti kita faham. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendidik dan mengajar kita dalam memberitahu kepada kita bagaimanakah bentuk peribadi muslim yang baik. Apakah cukup sekadar dengan membenci perkara-perkara itu? Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebut perkara ini di dalam surah Ibrahim alaihi salam. Allah beritahu kita bagaimanakah bentuk mukmin sejati. Mukmin yang benar-benar menerima tarbiyah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang benar-benar faham bagaimana kalimah la ilaha illallah menjadi sibrah, menjadi acuan untuk dirinya yang akan mencorakkan dia menepati kriteria yang dituntut oleh syarak. Bukan sekadar dia menyebut la ilaha illallah nafi dan isbat, tetapi dia memahami di sebalik la ilaha illallah itu apa yang dia kena ada. Maka nak jawab persoalan ini, kita buka pula surah Ibrahim. Kita baca ayat 24 dan 25. Allah ajar, alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah kamu boleh melihat? Alam tara, Allah suruh bila kita baca Al-Quran, baca sama dengan mata hati. Jangan baca dengan mata sahaja walaupun ada pahala. Falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha atau kama qala. Kita tak nafikan hadis itu. Harfun, satu huruf, Allah bayar 10 kebajikan. Itu nikmat pahala membaca Al-Quran. Faham tak faham tu nombor 2. Tetapi Islam menuntut kita melalui surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 20 lebih daripada surah Muhammad. Di sana ada tuntutan, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu, kata Allah, tidak boleh tadabbur Al-Quran? Islam tuntut tadabbur. Islam suruh baca dengan mata hati sekali. Jangan baca dengan mata sahaja. Mata hati mesti membaca sama Al-Quran. Allah kata tadabbur. Atau kata Allah, am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu telah dikunci mati. Bahaya tu. Bila tak boleh tadabbur, kata Allah, aku nak tanya kamu, kata Allah, am ala qulubin aqfaluha, adakah hati kamu aku dah kunci mati sampai tak boleh nak faham Quran? Baca aja tapi tak faham. Bahaya. Sifat ini bahaya. Baik, patah balik surah Ibrahim ayat 24. Allah kata, alam tara kaifa daraballah. Apakah kamu tidak boleh melihat kaifa daraballah, bagaimana Allah mengemukakan suatu misal perbanding. Ini Quran.
penuh dengan ibarah, penuh dengan tamsil, perbandingan, suruh kita berfikir. Saya ulang balik, jangan baca sahaja, tetapi tadabbur, berfikir. Nescaya kita akan dapat melihat keagungan Al-Quran. Orang barat kenapa boleh berfikir tentang Islam? Nama-nama seperti Profesor James E. Moore, Alexander Friedman, Abby Lemaitre, mereka-mereka yang kita baca buku-buku mereka tentang pengkajian mereka kepada Al-Quran, walaupun mereka berada di ambang belum mendapat hidayah petunjuk, tetapi mereka tampil dengan kajian-kajian saintifik yang membenarkan mukjizat Al-Quran. Kenapa kafir boleh ambil bahagian? Kita orang Islam tidak mau memikirkan dengan lebih luas. Walaupun ada kafir yang biadab seperti di Perancis sana, Presiden Macron menganggap yang disembelih, Mak Saleh yang disembelih itu sebagai wira, manakala saudara kita Islam yang ditembak dengan 9 das itu dianggap sebagai pengganas hanya kerana membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama kononnya freedom of religion, atas nama kebebasan beragama. Kita boleh kutuk siapa saja yang kita mau. Ini salah di dalam agama kita. Kebebasan beragama yang Islam ajar ialah respect each other. Itu awak punya kepercayaan, awak punya pasal. Lakum dinukum waliyadi. Kamu nak pikul kavadi ke? Kamu nak belarak lantak kamu tu, kamu punya pasal. Kami tak reba, tapi Nabi kami ajar, kami tak boleh ganggu kamu. Sampai Islam ajar, jangan cerca sembahan mereka, nanti mereka mencerca Allah. Ini diajar dalam agama kita. Tapi golongan-golongan kufar yang kononnya berjuang atas nama kebebasan beragama, itulah yang mereka faham. Kutuk Islam tak apa, kutuk Rasulullah tak apa. Padanan kau kena bunuh. Moga Allah mengurniakan balasan yang baik kepada saudara Islam kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, Islam agama indah, menjaga kesemuanya. Walaupun di sana ada jenis kafir begitu, tetapi ada juga orang-orang kafir yang mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran. Ada yang menerima hidayah, seperti Dr. Gary Miller, pakar matematik daripada Amerika, yang mengkaji tentang was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dia memfokuskan kepada satu ayat dalam surah Az-Zariyat, bagaimana langit diluaskan oleh Allah, dan akhirnya dia bertemu dengan teori the Big Bang, teori letupan besar yang berlaku billion of billion years ago, yang akhirnya dia menerima Islam dan menukar namanya kepada Dr. Abdul Ahad. Ini hebatnya Quran. Bertiba kita jadi orang Islam baca saja, lepas tu tak nak kaji, tak nak tengok apa makna rahsia di sebaliknya. Ini kita mesti buat. Ini dia panggil tadabbur.
Kalau tak, Allah warning dah, adakah hati kamu telah dikunci mati. Baik, ayat 24 surah Ibrahim, Allah kata, tengok aku buat suatu tamsil, suatu misal. Bagaimanakah bentuk? Apa Allah nak tunjuk tu? Kalimatan thayyibatan. Bagaimanakah bentuk kalimah yang baik? Buka tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membawa pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa yang dikatakan dengan kalimah yang baik itu ialah kalimah la ilaha illallah, yang kita duk wirid siang dan malam. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat nombor 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada ayat dia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu, fa'lam annahu, bahawa la ilaha illallah, tidak ada ilah sembahan kecuali Allah. Dibahaskan oleh mufassirin kalimah fa'lam di pangkal ayat 19 surah Muhammad. Fa'lam itu membawa makna hendaklah kamu mempunyai ilmu dalam mengenal Allah. Mesti ada ilmu, mesti tahu sifat-sifat kamalan dia. Zat tak mampulah, laisa kamitslihi syai'. Tapi sifat-sifat Allah, mudah bahasa sifat 20 ke, ada sebut sifat 13, 7 sifat, iaitu sifat maknawiyah. Sama je lah kata mereka, tak kisahlah 13 ke 20 ke, kena tahu. Kalimatan thayyibah adalah la ilaha illallah. Baik, lalu Allah sebut pada ayat 24 surah Ibrahim itu, bagaimanakah bentuk kalimah yang baik, yang saya mesti ada, yang semua orang beriman mesti ada, untuk kita faham inilah dia Rasulullah, inilah dia para sahabat, inilah generasi tabi'in selepas sahabat, dan inilah para ulama, mereka yang benar-benar imannya. Kita nak belajar, nak jadi seperti itu. Walau mungkin takkan mencapai 100% seperti para sahabat. Cantiknya perumpamaan yang Allah buat. Allah kata kalimah yang baik ni, kalimatan thayyibah, Allah kata kasyajaratin thayyibatin, seumpama satu pokok. Akan tak pernah tengok pokok. Pokok pula jenis apa? Allah kata syajaratin thayyibah, pokok pohon yang baik, thayyib. Baik, itu saya sering sebut dalam kuliah. Makhluk Allah selain daripada manusia, sebenarnya mereka mendidik manusia. Sama ada namanya binatang, namanya pokok kayu-kayan, namanya lautan, namanya apa saja selain manusia yang boleh kita lihat dengan naked eye, dengan mata telanjang kita ini,
Semua makhluk-makhluk ini memberi input pengajaran kesedaran kepada makhluk Allah namanya insan. Sekalau kita faham, faba'athallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhih. Satu contoh saya bawa, ayat 31 suratul Maidah. Ini contoh ayat yang menceritakan ketika Qabil termenung, tidak tahu nak buat apa setelah dia membunuh Habil. Maka Allah kata faba'athallahu ghuraban, Allah mengutus burung gagak. Ketika Qabil tak tahu apa nak buat dah, Habil dah mati dah, pecah kepala, dihempuk dengan batu. Allah hantar burung gagak bergaduh depan Qabil. Faba'athu fil ard yab'athu fil ard, burung gagak yang hidup mengorek tanah, kata Allah, dengan paruhnya, dengan kakinya. Yab'athu fil ard, dikoreknya bumi. Liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhih, untuk dia tunjuk Qabil bagaimana kamu nak handle jasad saudara Habil, saudara kamu Habil. Qabil pun tengok gagak ni tarik member dia dah mati, gagak ni kambuh balik, gagak tu terbang. Tu yang kita duk tanam mayit, gali kubur, penggali kubur tu kena, yang siapa kerja gali kubur tolong ingat ayat ni 31 Al-Maidah. Dan kau dapat rezeki gali kubur tu, ingat sama sedekah sikit. Sebab yang ajar kita burung gagak, Allah kirim makhluk nama dia burung gagak, ajar manusia macam mana nak handle, nak settle orang dah mati. Ya Rabbal Alamin, apa yang ada kat kita nak belagak. Baik, Allah kata kalimah yang baik, kasyajaratin tayyibah, macam pokok pohon yang baik. Takkan tak nak tengok pokok yang cantik macam mana. Lalu Allah menyebut pada ayat 24 surah Ibrahim itu akan 3 ciri, 3 sifat pokok yang baik. Dengan makna 3 ciri, 3 sifat orang yang empunya kalimah la ilaha illallah, yang benar-benar memiliki kalimah itu. Al-awwal, Allah kata sifat pokok yang baik yang pertama tak lain tak bukan asluha sabitun. Pokok yang baik, kata Allah, asluha sabit, akar dia mencengkam ke bumi. Pokok yang baik akar dia kuat, akar dia menerima baja yang cukup, menerima siraman air yang cukup, akar dia kuat. Angin ribut datang, pokok tak tumbang, insya Allah. Orang yang mempunyai kalimah yang baik, dia teguh, dia kuat, dia istiqamah, dia tidak goyang kiri kanan, dia tetap atas keyakinan dia kepada Allah.
hang bawa lah apa ajaran tu. Dia scan, dia tengok lari aja daripada Nabi dan Allah dan Rasul, dia tolak. Sebab dia akal dia kuat, dia tak goyang. Baru graduate aja, first degree ya, bachelor in syariah, 4 tahun baru graduate, keluar jamiah, keluar universiti, dah Imam Syafi'i tak betul dah, doa kunut tak betul dah. Semua puak-puak sesat ni baca kunut subuh ni tak betul selalu. Wirid lepas semayang ni semua bid'atan dhalalah bunyi pun. Pergi sepak pungkuk puak-puak ni, cucuk rokok kat telinga dah, biar dia mampu hawai. Semua sesat. Baru graduate 4 tahun, first degree je pun dah semua. Imam Syafi'i pun panggil PE nya, bukan Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dah PE nya, macam panggil Tok Wan dia. Maka mesti akal yang kuat, kita takkan goyang. Amailah, habaklah apa pun, kami diajar hormat. Kamu tak nak kunut subuh, kami hormat. Kami nak kunut subuh, kami ada dalil. Kamu ada dalil, kami hormat, no problem, kami tak kutuk. Kamu lepas habis solat, kamu tak nak wirid ramai-ramai, pakat senyap, hang tengok aku tengok hang punya pasal. Kami nak wirid, kami ada nas, kami ada dalil. Seperti mana kamu ada nas, ada dalil. Respect each other. Soal khilafiyah, jangan bagi umat berpecah. Musuh duk ganyang kita siang malam, musuh duk berbincang tak pernah berhenti untuk menghancurkan Islam. Tiba-tiba kita masalah khilafiyah tak habis, sampailah hang kutuk aku kutuk hang. Bila nak maju bak Islam, saya baca sebuah buku, dalam antara yang dia tulis cerita Perdana Menteri Israel yang pertama, Golda Meir. Apa dia tulis dalam buku tu? Golda Meir kata, aku telah menulis, duduk di meja tulis non-stop writing selama 17 jam. Aku duduk di meja tulis aku, kata Golda Meir, aku hanya berhenti untuk toilet, pergi hammam, pergi bilik air, pergi toilet, and then minum seteguk dua, aku carry on balik. 17 jam aku duduk dan menulis untuk merangka strategi bagaimana untuk membina sebuah negara yang dipanggil Israel Raya, yang akhirnya kami berjaya menubuhkan negara Israel Raya. 17 jam non-stop dia menulis. Kita baca buku 10 minit syahid, jatuh buku. Seokok tak apa, seokok sejam tak apa, baca buku 10 minit. Sedangkan Said Abdul A'la Maududi di dalam kitabnya Manhaj Hidup Muslim menyebut bahawa sebagai orang Islam, paling minima dia mesti membaca buku selain Al-Quran. Bukan tak masuk Quran tu, Quran baca kemudian, baca sendiri. Selain Quran, dia mesti membaca sehari minima 1 jam. Orang Islam malu kita baca malah, leno kuat kan, tidur kuat, baca malah. Dalam kuliah pun kita leno.
bukan di sini, di Mozambik Utara. Tuan-tuan, muslimin muslimat, akal yang baik, menerima sumber input yang baik, ilmu, tazkirah, sedekah, apa saja yang kita buat untuk menjadikan kita strong, kuat, tak goyang kiri kanan. Mai apa pun kami tetap yakin Islam yang ulama ajar kami melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rasul yang mulia. Soal khilafiyah yang itu persoalan yang tak ada noktahnya, never ending story. Itu tak ada masalah nak bahas sampai kiamat. Nak buat, tak nak buat sudah. Jangan lucah bid'ah sana bid'ah sini. Tuan-tuan muslimin muslimat, akal yang baik, menerima segala input yang baik, dan tak adalah input yang paling baik bagi akal yang baik itu selain baja dan air. Kalau kita, itulah dia ilmu, takwa, iman, itulah yang menguatkan kita. Satu. Yang kedua, wa far'uha fis sama', pokok yang baik kata Allah, selain akal dia kuat, dia tidak goyang kiri dan kanan. Whose handphone is that? Please silent. Apa tu? Bagus punya lagu. Muslimin dan muslimat, wa far'uha fis sama'. Keep on ringing. Muslimin dan muslimat, bila Allah sebut wa far'uha fis sama', akarnya, dahannya menjulang ke langit. Kata ulama, bila dahan menjulang ke langit, daun, please, for the third time, untuk kali ketiga, tolong silent the phone. Handphone kan? Ke Ustaz silap dengar? Baik. Dahan atau daun itu menjulang ke langit. Pokok yang cantik begitu kata Allah. Dahannya, daun-daunnya, wa far'uha fis sama', sebagai satu simbolik, kata Ibnu Abbas, sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan dahannya menjulang ke langit, daun-daunnya rimbun menjulang ke langit, kata Ibnu Abbas, orang yang mempunyai kalimah tauhid yang benar, la ilaha illallah, dia benar, dengan maksud amalannya diangkat ke langit, diterima Allah. Ada orang yang amalannya ditolak, mardud, ditolak Allah. Amalan yang riyah umpamanya ditolak Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu kita mahu amalan-amalan yang kita buat, saya tak perlu sentuhlah konsep amalan tu, ikhlasnya, ilmunya, bersumber dari Rasulullah, yang tu kena fahamlah pandangan perbahasan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam uslubud dakwah. Mesti ada ciri amalan itu, yang tu kita put aside, kita letak ke tepi. Kita katalah kita buat amalan yang baik, alhamdulillah, ikhlas mungkin habis kita buat, walaupun kita takkan mencapai 100% perfectionist, takkan dapat kita 100% kesempurnaan, yang tu kita mengaku.
tetapi meyakini amalan itu diterima Allah, menyangka baik kepada Allah adalah sifat yang mulia. Wa far'uha fis sama, amalan itu diangkat ke langit seperti pokok yang baik yang dia dahannya menjulang daunnya ke langit. Maka jangan berhenti melakukan amal soleh. Dalam kitab Hikam, Imam Ibn Atha'illah menyebut, apabila Allah membuka pintu-pintu untuk kamu melakukan kebaikan, maka kamu rebutlah, kerana kamu tidak tahu. Dalam kitab Hikam, kamu tidak tahu bilakah pintu itu ditutup oleh Allah. Allah buka saja ruang pintu nak buat baik, rebut. Dengar ada kuliah, hadir. Walau mungkin ustaz tu sebut aku dah dengar dah daripada ustaz lain, tak apa. Yang penting membawa diri ke tempat itu, menyetujui, merasa cinta kasih kepada majlis itu yang Islam nilai. Soal tuan-tuan datang within 1 hour saya bercakap ni, saya yakin balik lagi bukan boleh ambil 100%. Balik rumah lagi bini tanya, abang alim nasihat doa abang apa? Abang baru duk kena kopi balik hokok. Sembahlah sikit, balik nasihat abang apa? Dia kata, aku duk dengar mulut dia gerak tu, tak tahu dia buat apa. Wajaknya lagi. Tapi aku dengar lah mulut dia bergerak. Apa benda tak tahu. At least buat balik 1-2 jadilah. Kan kaedah fiqah menyebut tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Itu kaedah. Bila Allah buka pintu-pintu kebaikan, kata Imam Ibn Atha'illah, kamu kena rebut. Baik sedekah RM1, RM2 ke, kamu kena rebut. Sebab kamu tidak tahu bila pintu tu Allah nak tutup, nama dia sakit, nama dia mati. Kita tak tahu. Sebulan 3 hari arwah isteri saya terlantar di hospital. Sebulan 3 hari, 28 Jun 31 Julai meninggal dunia, hari raya haji. Sebulan 3 hari mulut ni atas kata nak pi masjid, nak pi masjid, nak pi, tu kalam dia tu lah. Nak pergi masjid, nak pergi masjid. Dia ikut kita puluh tahun kuliah. Memang dia terlantar sakit, kalam dia tak ada lain. Nak pi masjid, nak pi masjid. Saya kata sabar, sihat so kita pi. Tak ada, Allah ambil. Nak sebut apa tuan-tuan? Bila Allah tutup pintu, habis. Maka kata Imam Ibn Atha'illah, Allah buka aja pintu kebaikan, rebut. Sebab kamu tak tahu bila kamu nak sakit. Tak tahu. Bila nak sakit tak tahu, bila nak mati lagi tak tahu. Yang tahu mati rotek saya, ini rotek saya mati. Kereta saya kan 30 Oktober ini rotek mati. Tahu mati rotek, memang ingatlah nak kena renew. Tapi kita nak mati tak tahu bila, kita nak sakit tak tahu bila. Sihat elok isteri saya tu punya sihat, once datang sekali sedah habis nyawa tu. Allahu Rabbi. Itu contoh kita nak sebut bagaimana Imam Ibn Atha'illah sebut benda ni. Seberamallah sehabis tenaga kita selagi bernyawa. Sebab itu awal-awal dituntut kita dengan sifat positif di pagi hari. Sebab positif ni penting. Positive charge, negative charge, ini penting. Kalau bateri kita yang merah tu positif, yang hitam tu negatif,
mesti letak elok-elok dia punya rod dia tu. Merah hampir buh dekat negatif, hangweh kereta meletup. Dia mesti polariti dia betul, positif. Hidup ni mesti positif. Allah ajar kita, Nabi ajar kita. Kita ni start positif bila? Start pagi tadi. Dah disuruh positif dah. Bila? Waktu bangun tidur. Bangun tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau dalam hadis At-Tirmizi, alhamdulillahillazi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang mengembalikan semula ruh aku. Wa afani fi jasadi, yang telah menyihatkan tubuh aku. Wa azina li bi zikrihi, yang bagi izin aku ingat ke dia. Ni dalam At-Tirmizi, hadis hasan. Banyak doa bangkit tidur. Ala kulli hal, paling tak ada bangun-bangun tu Allah, alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah, aku hidup lagi sehari biiznillah, dapat lagi aku baca Quran, dapat lagi aku pergi kuliah, dapat lagi aku sedekah, dapat lagi aku berbakti kepadamu, dapat lagi aku ke masjid, dapat lagi aku sujud. Ini semua positive thinking yang menghasilkan positive impact. Positif penting. Ada benda yang positif baik untuk kita. Seorang suami riang gembira bila urine test isteri dia positif, bakal jadi ayah. Tapi kalau swab test positif, sultanah bahaya. Hospital sultanah bahaya jawab dia bila positif swab test. Na'udzubillahi min zalik. Pentingnya sifat positif. Maka dengan sifat positif di awal pagi inilah kita bertindak, mencintai kebaikan, seronok pada kebaikan, membenci amalan tak elok, sampailah kita jumpa Allah. Maka jangan sampai pintu tu ditutup. Once Allah dah tutup, peluang kita habis. Maka beramallah sebanyak mungkin dengan penuh keikhlasan. Dua, dan yang ketiga, sifat pokok yang baik. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Itu pangkal ayat 25. Tadi 24 full ayat penuh. Pangkal ayat 25, sifat nombor 3, pokok yang baik. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, adalah pokok itu menghasilkan buah-buahan kullahin, yang boleh dimakan oleh manusia kullahin, setiap tahun. Pokok tu menghasilkan buah-buahan setiap tahun. Makna pokok yang baik memberi manfaat kepada manusia, memberi manfaat mungkin kepada binatang yang singgah memakan, burung-burung dan sebagainya, monyet kera yang ambil buah-buahan itu. Apa makna? Orang yang benar la ilaha illallah, dia memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain mengambil manfaat seperti memakan buah-buahan dari pokok itu. Orang lain mengambil manfaat dari ucapannya, dari perbuatannya, dari tindakannya. Orang lain dapat manfaat. Ini kita. Bukan buka mulut dia cempoho habis. Buka mulut dia dengan di Pertuan Agung menik penin. Itu bawa nombor, orang tak ada. Bawa nombor ni, nombor ekor, kedai ekor. Tu dia mula tu. Nak sebut, buka mulut cempoho habis, bertindak habis gelisah orang. Tak elok perangai lagu tu.
Pokok yang baik mengeluarkan buah-buahan yang baik, yang tu'ti ukulaha. Ada kalimah ukul, akala, makan. Orang boleh ambil buah-buahan dia makan. Orang lain dapat manfaat bila awak bercakap, bila awak bertindak, bila awak ada kuasa, rakyat dapat manfaat. Itulah tayyibah, kalimatan tayyibah. Muslimin dan muslimat, inilah yang Rasulullah ajar bentuk kita sampai Nabi wafat, menjadi insan-insan yang baik, seperti pokok yang baik. Akar dia teguh, dahannya menjulang ke langit, simbolik amalannya diangkat ke langit, diterima Allah dan menghasilkan buah-buahan. Dia memberi manfaat pada orang. Tu yang Nabi sebut, orang yang paling baik ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dalam hadis yang lain, orang yang paling baik ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Dan aku, kata Nabi, ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarga. Suami yang baik pada isterinya, suami yang baik kepada anak, ayah yang baik kepada anak-anaknya. Allah, muslimin dan muslimat, inilah hidup kita, dan atas inilah kita berjalan menghabiskan sisa-sisa kehidupan kita, yang bilalah pintu tu Allah nak tutup. Sebab itulah Islam ajar kita fokus jauh. Islam ajar kita fokus sampai akhirat. Islam tidak ajar kita berhenti takat ni ya, dunia aja. No. Kalau takat dunia, lupa akhirat. Allah bagi tak dunia? Bagi. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat 200 Al-Baqarah. Maka ada manusia aku bagi dia minta dengan aku, atina fid dunya. Dia nak dunia ya. Dia nak senang di dunia, dengan Macau scam dia lah, macam-macam dia nak senang, dengan rasuah dia sampai letih SPRM, dengan judi dia nak kaya cepat, dengan riba yang dia makan. Janji mau kaya, janji handphone mau 5,000, 7,000, 8,000, mau bunyi walau dalam kuliah. Yang tu terbunyi bukan sengaja. Mau hidup senang. Allah kata aku bagi, ambil aku bagi. Senang dia, mewah dia, kaya dia, tipu orang sana, tipu orang sini, telefon warga mah yang baru pencen, tahu aja kawan tu baru pencen, gempak warga mah, makcik ada loan, hutang lah macam-macam, nanti polis mai ambil rumah, ketak orang tua ni. Aduh, kesian kita. Pi bank transfer duit, habis 60,000, habis 70,000. Boleh report polis lah. Berapa banyak? Tanya kawan-kawan kita polis sengap tadi. Jiran saya depan rumah polis, entah sembang je macam cerita, letih. Penipuan. Ambil, kamu nak aku bagi. Tapi hujung ayat 200 Al-Baqarah, wa ma lahu fil akhirah. Kamu tak ada habuan di akhirat. Hak tu ke kita mau? Senang di dunia, akhirat you are nothing. You got nothing di akhirat. Tak ada apa kita dapat. Penyudah neraka tunggu. Oh, dunia kaya. Kira kereta ni tak payah start main game, start remote lah. Ada kereta sambil sokok kedai kopi remote control start. Dah ada kereta yang remote gear, remote reverse tu remote, relax tak tekan dia pusing sendiri, dia silap baca dia langgar hang, mampus hang tu.
canggih. Kita kereta reverse kamera tak ada, hentam tiang elektrik. Bumper tu tak rupa bumper dah. Dia canggih. Allah, ambil aku bagi. Berjuta duit tipu orang, ambil aku bagi. Akhirat min khalaq, kamu tak ada habuan. Itukah kita nak? Sedangkan kita semua tahu wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itulah baqa, dunia ini fana binasuh. Maka kita mesti prepare, membahagiakan awalu manzilin, stesen awal kita, min manazilil akhirah, daripada the whole station of akhirat. Stesen awal ialah barzakh. Kita mesti bahagiakan barzakh kita. Inilah dia programnya. Buat baik, iman, ikut Allah, ikut Rasul. Walau hidup di dunia mungkin susah, tak apa, janji barzakh mau happy. Nabi kata dia akan tidur di alam barzakhnya, dia lena tidur seperti pengantin baru. Lagu mana tidur alam barzakh tu jangan tanya, itu ghaibiyat sam'iyat. Dan nanti dalam syurga, kata Rasulullah, tidak ada tidur-tidur lagi. Dalam syurga tak ada tidur, tak ada toilet. Yang ada dalam syurga ialah nikmat, 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 nikmat. Maka berusahalah kita ke arah mencapai nikmat yang tak ada titik ini, dengan kita memahami setiap yang Allah kurniakan, kesihatan, keuangan, apa saja, kita halalkan ke arah mencapai keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sembang bak penat, jangan sembang bak letih. Selagi nama manusia penat dan letih, benda obvious, benda biasa. Rasulullah paling letih sekali. Jangan duk sembang kita letih sangat. Nabi paling letih memikirkan Islam, memikirkan umat, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita insan-insan terpilih yang bakal menghuni syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersama anak, cucu, keturunan, ibu, ayah kita duduk sekali dalam syurga. Wallazina aman wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah, itu janji Allah dalam surah At-Tur ayat 21. Allah kata orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh zuriat-zuriatnya yang beriman serupa dia. Allah kata alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan hubungkan semua mereka, kami akan lungguk mereka dalam syurga. Esok duduk dalam syurga, kita tengok, kita tak kenal hang siapa ni, kata saya cicit Tok Wan, cicit tak tahu ni hang siapa, piut tak jumpa, tanya hang tak, lepas piut pijot, tak tahu nak buat apa. Hang piut juga kan, dah saya pijot, rupa dia pakai pijo lah, kita Melayu pijot lah, orang putih pijo. Semua keturunan kita Allah lungguk sekali. Itu janji Allah dalam surah At-Tur. Kita matilah, anak kita, cucu kita berkembang sampai haklah mati, duduk sekali dalam syurga. Allah, mak ayah kita, keturunan ibu ayah kita, Allah lungguk. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ada manfaat apa yang kita bahaskan, menjadi asbab pertemuan pagi ini untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi mahsyar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.